sepanjang anda membaca kisah Maryam di dalam Al-Quran. Apa juga cerita di dalam Al-Quran adalah huraian ayat yang terakhir suratul Fatihah. Kerana di ayat yang terakhir suratul Fatihah, Allah memaparkan 3 golongan. Yang pertama sekali diberikan Allah nikmat, yang kedua ditimpa kemurkaan yang berpanjangan, dan yang ketiga sesat. Apa juga cerita di dalam Al-Quran menurut Najmuddin At-Tufi adalah huraian kepada ayat yang terakhir suratul Fatihah. Agak-agak anda kisah Maryam alaihissalam pada malam ini duduk pada kategori yang mana? Sudah pasti an'amta alaihim. Kisah tentang satu orang yang Allah berikan kepadanya nikmat. Maka persoalannya, apakah nikmat yang Allah berikan kepada Maryam? Ya, jawapan mudahnya adalah nikmat iman. Ya, nikmat iman yang menyebabkan apa jua ujian yang menimpa beliau, beliau beroleh kekuatan untuk menghadapinya. Kekuatan itulah yang seharusnya ada kepada kita. Sebagai seorang wanita, bila membaca ayat yang terakhir suratul Fatihah, barangkali anda sukar untuk tadabbur ataupun mendalami ayat berkenaan jika tiada contoh. Jadi Allah memaparkan contoh. Siapakah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat? Maka terlalu banyak contoh di dalam Al-Quran. Sebab itu 1/4 Al-Quran adalah contoh-contoh, cerita-cerita dari masa lampau. Ya, barangkali bila kita salat, bila kita baca ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, antara cara untuk khusyuk adalah membayangkan, ya, kisah-kisah yang Allah paparkan dalam Al-Quran. Kita sebagai seorang wanita, kamu sebagai seorang wanita, ya, kadang cerita-cerita orang-orang lelaki ini memberikan kekuatan, tapi lebih kuat kalau cerita itu cerita wanita. Allah sangat adil kerana di dalam Al-Quran bukan hanya cerita lelaki-lelaki, tetapi ada cerita wanita. Dan lebih menakjubkan lagi, ya, tiada tokoh di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan nama, ya, dengan jelas binti Imran, ia melainkan Maryam. Betapa besarnya kedudukannya di dalam perhatian Al-Quran, ya, sehingga namanya disebut berulang kali, ya. Jadi pada hari ini saya harap yang hadir ini bukanlah kali pertama mendengar kisah Maryam, ya. Harapan saya semua ada gambaran sedikit tentang perjalanan kisah Maryam di dalam Al-Quran, ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah ibunya yang bernazar semasa beliau, yakni Maryam, dalam kandungan. Dalam Al-Quran ada kisah, ya, mengenai bagaimana Maryam dipilih, ya, oleh Allah Ta'ala, memilih Nabi Zakaria untuk membesarkan Maryam. Di dalam Al-Quran ada cerita Nabi Zakaria menemui sesuatu di dalam mihrab Maryam. Jadi dalam Al-Quran ada kisah Maryam membuat satu keputusan untuk beruzlah dan beribadat jauh daripada keluarganya. Dan beliau tidak menyangka Allah menganugerahkan kepadanya ayat Allah, ya, iaitulah tanda kekuasaan Allah untuk seluruh manusia, iaitulah beliau mempunyai anak meskipun tidak pernah disentuh lelaki. Kemudian di dalam Al-Quran ada babak bagaimana Maryam berhadapan dengan situasi, ya, mempunyai seorang anak, tetapi realiti pada waktu itu tidak boleh menerima apa yang berlaku kerana Judge Book by its cover, yang melihat seorang wanita membawa anak sedangkan beliau terkenal sebagai seorang agamawan, ya, agama wanita, ya, wanita yang mempunyai ilmu agama yang tinggi. Jadi itulah sepintas lalu perjalanan kisah Maryam di dalam Al-Quran. Lebih kurang 5 surah yang memperincikan kisah beliau.
Dan harapan saya ini bukanlah kali pertama tuan-tuan baru nak berkenalan dengan kisah Maryam. Sebab apa yang akan berlaku pada malam ini adalah saya berkongsi pada anda 10 perkara yang barangkali tidak terfikir oleh orang-orang yang membaca surah Maryam ataupun sirah Maryam di dalam Al-Quran. Ya, maknanya anda pernah membaca kisah Maryam dalam Ali Imran, dalam surah Maryam, dalam suratul Maidah ringkas sahaja, dalam suratul Tahrim, dalam suratul Mukminun pun ringkas. Jadi anda mungkin pernah melalui kisah Maryam atau pernah membaca kisah Maryam daripada pelbagai buku. Tetapi apa yang bakal dikongsikan malam ini adalah 10 perkara yang boleh menyebabkan mudah-mudahan anda berminat untuk belajar dari Al-Quran. Anda berminat untuk belajar daripada Al-Quran dengan lebih mendalam tentang Maryam. Sebab apa yang dikongsikan ini bukan bermakna hanya ada 10 saja. Tapi setakat masa yang saya ada, kita akan kongsi kepada anda 10 sahaja. Okeylah. Yang pertama sekali, inilah satu-satunya manusia yang Allah sebut nama penuhnya di dalam Al-Quran. Ya, iaitulah pada surah yang ke-66 ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Sadaqallahul azim. Ini adalah satu-satunya tokoh di dalam Al-Quran yang Allah sebut namanya dengan sepenuhnya. Hatta Nabi pun tidak disebut nama penuh. Dari Adam sampailah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agaknya lah mengapa Allah menyebut namanya dan menyebut nama ayahnya. Pertama sekali, Al-Quran ini jarang menyebut nama, tempat, tarikh. Adapun kalau disebut nama secara jelas, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang ada kepadanya, tidak ada kepada orang lain. Bila disebut nama secara jelas, ini menunjukkan ada sesuatu kepada tokoh berkenaan yang tidak ada kepada orang lain. Apatah lagi disebut namanya dan nama ayahnya, maka ini menunjukkan apa yang menimpanya tidak berulang. Kerana mana mungkin ada wanita akan berkata dia mengandung dalam keadaan tidak pernah disentuh lelaki. Jadi ini disebut Sya'rawi rahimahullah, ya, bila Allah sebut nama in details, pasti ada tujuan. Ya, antara tujuannya adalah untuk menyatakan peristiwa yang menimpa kepada Maryam hanya menimpa Maryam sahaja, khususiah dia sahaja, tidak akan berulang kepada orang lain. Tetapi ayat yang menyebut nama penuh Imran ini, nama penuh Maryam binti Imran ini, ya, duduknya dalam surah At-Tahrim. Menariknya, surah At-Tahrim ini anda jika baca daripada awal, ia adalah surah yang asbabun nuzulnya adalah membabitkan dua orang wanita, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma dan Aisyah radhiyallahu anha bint Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi asbabun nuzul, cerita berkenaan, saya tak akan ulas. Harapannya tuan-tuan baca Kompas ataupun baca sendiri. Yang pasti surah At-Tahrim daripada awal hingga ke akhir, asbabun nuzulnya adalah untuk itab ataupun menegur dengan halus dan lembut dua orang isteri Nabi, ibu kita sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhuma, yang mana kesilapan mereka berdua, ya, tidak sesuai dengan status mereka sebagai anak dua sahabat besar Nabi. Ya, Hafsah telah memberitahu rahsia kepada Aisyah. Nabi meminta dia merahsiakan, tetapi kerana sesama madu, tak ada masalah pun rasanya.
kan. Jadi diluahkan. Ya, Nabi meminta isu berkenaan dirahsiakan. Ya, saya sudah mengharamkan madu daripada saya menjamahnya. Dan kamu jangan beritahu orang lain, kerana ini tanda Nabi rasa bersalah atas report Hafsah yang kononnya mulut Nabi berbau kerana menjamu madu di rumah Zainab. Okey. Jadi diringkaskan surah ini nak ceritanya tidak wajar bagi anak Abu Bakar, anak Umar, yang mana ayah mereka ini adalah orang kuat di belakang Nabi, pendukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah surah ini turun nak sebut, tolong tengok ayah kamu bagaimana sikap mereka kepada Rasul. Walaupun sahabat tu baik, tetapi dia tu Rasulullah. Nak katanya walaupun kamu isteri dan dia tu suami kamu, tetapi dia tu Rasulullah. Kenapa tak belajar daripada ayah kamu? Khalifah yang pertama, khalifah yang kedua. Maknanya Hafsah, tolong belajar sesuatu dari ayahmu. Aisyah, tolong belajar sesuatu daripada ayahmu. Maka ada sebab kenapa sebut nama ayah kat sini. Sedangkan Maryam tidak pernah disebut ayahnya siapa, walaupun dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran tidak diceritakan tentang siapa anak perempuan Imran. Yang diceritakan siapa isteri Imran. Tuan-tuan bayangkan anda tengok satu filem, yang mana filem itu menunjukkan kehebatan seorang isteri selama sejam setengah, 2 jam. Tetapi di akhirnya kita baru mengetahui kehebatan wanita berkenaan adalah kerana isteri kepada Imran. Kemudian filem yang kedua menceritakan tentang seorang wanita yang begitu hebat, dan rupa-rupanya di hujung filem berkenaan anak perempuan Imran. Still tak terjawab persoalan siapa Imran. Tetapi kelihatannya, wow, bagaimana dia mendidik isterinya sampai bernazar, bagaimana dia mendidik anaknya. Jadi Al-Quran merahsiakan siapa Imran. Para ulama memberikan pelbagai pendapat yang berasaskan kajian masing-masing. Seperti Al-Hafiz Ibnu Kathir menyatakan Imran ini adalah Al-Imam, imam besar Baitul Maqdis. Ya. Tetapi meninggal dunia semasa Hannah mengandung Maryam. Jadi itu yang berlaku. Ini disebut oleh para ulama. Yang pasti Al-Quran merahsiakan, ya, tentang siapa Imran. Tapi jelas menunjukkan Imran, kalau begitu sifat isterinya, ya, sangat, ya, ada masalah sahaja bernazar, ya, supaya Allah lebih mudah untuk mustajabkan permintaan. Kualiti Imran mendidik isteri, rupanya bukan isteri seorang sahaja merasakan air tangan sang suami. Anak perempuannya pun sama, mewarisi perkara berkenaan. Seolah-olah Maryam itu hebat kerana banyak perkara diwarisi daripada ayahnya, meskipun dia tidak sempat pun melihat wajah ayahnya. Sama seperti Nabi SAW yang tidak pernah sempat pun menatap wajah ayahnya selepas lahir. Tetapi daripada mana kebaikan Imran sampai kepada Maryam kalau tidak menerusi ibunya? Okey, itulah nombor 1, ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Saya nak ambil kesempatan untuk hurai sedikit ayat ini. Pertama sekali, ahsanat. Ahsanat ini, Maryam bukan jadi baik kerana faktor ayah. Tengok ayat Quran ini, ya. Dia jadi baik bukan sebab ayah dia imam. Dia jadi baik sebab ahsanat, bukan uhsinat. Ahsanat ni orang belajar bahasa Arab, dia atas wazan af'ala, yang menunjukkan dia sendiri memilih untuk jadi baik. Berapa ramai orang berubah kerana faktor persekitaran, betul tak? Berapa ramai orang jadi baik kerana sekolah Islamik.
Berapa orang jadi baik sebab nak jaga nama baik family? Berapa ramai orang jadi baik bukan kerana pilihannya sendiri. Tidak berlaku af'ala itu. Tetapi bila ahsanat, maknanya dia sendiri sedaya upaya menyucikan dirinya daripada dosa dalam hal ehwal hubungan dengan lelaki. Bahkan perkara yang halal pun dijauhi, yakni pernikahan, kerana sibuk beribadat dan membaca kitab suci Taurat. Inilah yang disebut oleh para ulama kita pada menjelaskan makna hasanah ataupun ahsanat. Okey. Jadi dalam bahasa Arab ni, dengan hanya ada alif hamzah atas tu yang menunjukkan wazannya af'ala, sudah menunjukkan Maryam jadi baik bukan kerana Nabi Zakaria. Maryam jadi baik bukan kerana ayah. Ya benar, faktor mak, faktor Nabi Zakaria ada, tapi bukan satu-satunya faktor. Kalau kita berubah, kalau kita berhijrah kerana faktor ustaz tu, ataupun kerana faktor bakal suamiku, ataupun kerana faktor-faktor tertentu yang bukan daripada dalam, tiada inside out, yang ada hanya outside in, dia takkan konsisten. Sebab tu ayat terakhir adalah qanitin. Qanitin ni tuan-tuan tahu apa maksud dia? As-Sa'di menyebut bahawasanya mudawamah ataupun istiqamah. Orang akan istiqamah bila dia ada sebab, dia ada purpose, dia ada reasons untuk berubah. Orang yang berubah kerana follow kawan, orang yang berubah kerana terpengaruh dan terinspirasi, dia berubah tapi barangkali dia boleh pancit tengah jalan. Tapi orang yang memilih untuk berubah, dalam bahasa Dr. Stephen Covey, proaktif. Anda ada inside out. Jadi seolah-olah kalau benih tu, memanglah di permulaan benih dalam tanah kita kena siram. Tetapi di akhirnya benih itu sendiri kena berjuang untuk memunculkan tunasnya dan mendapatkan cahaya mataharinya sendiri, dan dia kena berdikari. Gitu. Okey, kemudian ayat ini juga menunjukkan kitab Maryam ada hubungan dengan kitab-kitab. Maryam membenarkan kitab-kitab. Ini menunjukkan beliau mahir. Beliau memahami kitab Taurat, kitab Zabur, dan kemudiannya kitab yang Allah turunkan kepada anandanya, kitab Injil. Dan berakhir dengan perkataan qanit, yang saya sebut tadi istiqamah. Tapi istiqamah hanya satu maksud. Lagi satu maksud pada menyempurnakan maksud qanit adalah khusyuk. So tolong jangan lupa, qanit ataupun kunut ni sebenarnya bukanlah doa anda baca subuh tu. Dalam bahasa Arab, qanit adalah bermakna al-istiqamah wal khusyuk. Anda takkan boleh konsisten kalau anda tidak melakukan sesuatu dari hati. Berapa ramai orang tarawih di permulaan Ramadan semangat, tetapi di hujungnya menghilang sebab hatinya tidak ikhlas. Dia melakukan barangkali kerana rasa bersalah. Orang kata apa nanti kalau tidak ke masjid. Jadi kaitan hati dengan istiqamah jelas pada perkataan qanit. Jadi bila Allah sebut kutub dan Allah sebut qanit, ini menunjukkan makin banyak baca kitab Allah, dia makin khusyuk dalam ibadat. Makin banyak baca kitab Allah, dia makin istiqamah mengamalkan ajaran kitab Allah. Jadi bukan saja-saja yang Allah susun begitu, susunan kalimah-kalimah ini. Itu nombor satu. Daripada fakta nombor satu tentang satu-satunya manusia yang Allah sebut nama penuhnya dengan hikmah yang telah saya jelaskan tadi. Kat depan ni kosong lagi tuan-tuan. Jangan malu, jangan segan, boleh datang ke depan. Yang kedua, salah satu dari dua bayi yang tidak menangis bila lahir ke dunia. Ini luar biasa ada ke perempuan yang tiada tuan lah, perempuan yang melahirkan anak itu normal tapi tidak menangis. Sebab tak menangis tu tanda tak normal lah. Kan ada sesuatu perlu dilakukan. Macam anak kedua, anak ketiga saya Farahi, lahir-lahir saja kita pelik kenapa tak menangis ni. Rupanya tadi perut dia terikat, terbelit di leher, doktor pakar terus selamatkan. Alhamdulillah baru menangis. Baru menangis. Tetapi ada dua bayi
yang tak menangis. Tahu sebab apa? Adik pernah menangis tak dalam masalah ini? Sebab perhatikan yang di garis bawahi. Kerana ibunya semasa bernazar telah berkata, saya melahirkan perempuan, saya menamakannya Maryam. Dan perhatikan ya doa orang saleh, orang salehah ini ya. Subhanallah. Bagaimana ya Imran mendidik Hannah ini sampai apa yang disebut Allah mustajabkan. Ya. Iaitulah saya berlindung wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya saya memohon perlindungan, ya, memohon perlindungan untuknya menerusi kamu wahai Allah dan zuriatnya. Tidak lain tidak bukan Isa. Kerana Isa tidak mempunyai zuriat dan keturunan sebagaimana dakwaan Da Vinci Code. Ya, wa'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Apa kaitan dengan menangis? Bayi menangis bila lahir dengan syaitan. Maka dalam hal ini anda kena merujuk tafsir Ibnu Katsir, di mana di situ ada hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim, ma min mauludin yulad illa massahu syaitan illa Maryam wa ibnaha. Tiada satu orang pun yang lahir ke dunia melainkan syaitan akan mendekatinya, kecuali dua. Nabi kata, selari tak Nabi kata dengan ayat Quran? Sebab Nabi memang menghuraikan Quran. Iaitulah Maryam dan anaknya Isa. Jadi bayi menangis sebab didekati syaitan. Doa mak Maryam, syaitan tidak boleh dekati. Maka mafhum mukhalafahnya adalah dia tak menangis. Tapi itu normal. Maknanya itu bukan sifat tidak normal. Itu menunjukkan normal. Anak berkenaan dikurniakan Allah kelebihan tidak menangis. Sebab apa ya? Sains memang sebut macam-macam tentang faktor bayi menangis. Ya, paru-paru dia diaktifkan dan pelbagai kelebihan-kelebihan lain yang kita kena hargai kajian berkenaan. Tapi ada perkara yang kita tak nampak dengan mata, tapi mata bayi mungkin nampak. Iaitulah kedatangan makhluk yang memang sudah isytiharkan sejak hari pertama Adam diciptakan. That's mean hari pertama anak Adam dilahirkan. Semua anak-anak Adam sejak daripada hari pertama mereka dilahirkan, sebab Nabi Adam bukan lahir dalam bentuk bayi, lahir sudah sempurna. Tapi permusuhan ke atas Adam dan anak-anak Adam adalah sejak daripada hari pertama. Jadi ibrahnya di sini syaitan musuh yang nyata. Nabi nak bagi tahu kita dahsyatnya permusuhan syaitan kepada setiap anak-anak Adam yang menyebabkan ayah perlu menyanyi, bukan menyanyi. Ayah kena Allahu Akbar untuk memutuskan ya hubungan si anak dengan syaitan. Tapi pertembungan dengan syaitan tidak berakhir dengan sekadar azan. Ada banyak cara untuk berlindung daripada syaitan yang kita kena beri perhatian, ya. Jadi semua bayi syaitan akan mendekati. Ya. Maksudnya mahu mendekati. Tak tahu apa yang berlaku tetapi ada proses mendekati. Dan tidak tahu apa bayi nampak menyebabkan dia menangis. Wallahualam, kita bukan duduk di alam dia panggil transition daripada rahim ke alam dunia ni. Kita tak ada pengalaman. Ada pengalaman tapi lupa. Jadi bila syaitan mula mendekati, bayi menangis. Sains kata betul, Nabi kata lebih betul. Jadi menghargai kedua-dua faktor ini, kesimpulannya adalah permusuhan dengan syaitan adalah sangat ketat. Kalau daripada lahir dia sudah mendekati, bayangkan sampai ke saat ini. Tetapi dua hamba Allah ini tidak dirapati oleh syaitan, maka disebut oleh para ulama tidak menangis. Wallahualam. Itu yang menarik tentang Maryam dan anandanya. Nombor 3. Okay. Perasaan nombor 3 tadi saya tak nak tunjuk dulu. Saya nak tanya dulu kalau boleh. Tapi dah tertunjuk sedikit.
Anda semua tahu Nabi Zakaria memperolehi bukan. Anda semua sedia maklum Nabi Zakaria kursi ke depan sikit, jangan sebanyak ke Raubah. Terima kasih atas kerjasama tuan-puan. Minta maaf kita raihkan lebih ramai orang. Boleh. Okey. Okey. Nombor 3. Semua sedia maklum Maryam alaihassalam telah dididik di dalam rumah Nabi. Nabi mana? Nabi Zakaria alaihissalam. Semua sedia maklum Nabi Allah Zakaria lah yang mendidik kepribadian Maryam alaihassalam. Tapi barangkali ramai tidak tahu Allah pilih Nabi Zakaria, bukan Nabi Zakaria saya nak jagalah anak Imran, kerana hubungan kekeluargaan yang ada antara saya dengan Imran. Dari sudut hubungan kekeluargaan, saya lebih berhak untuk memelihara Maryam, ya, sebagai pengganti kepada ayahnya. Barangkali anda mengetahui Nabi Zakaria menawarkan diri untuk memelihara Maryam daripada kecil sampailah dewasa. Tapi barangkali ramai tidak mengetahui dia menawarkan diri ada halangan daripada ahlul kitab, orang-orang saleh yang juga menjadi ulama yang menghuraikan kitab suci Taurat pada waktu itu. Suci tak suci itu tak tahulah, tapi kitab Taurat. Jadi ada kalangan mereka yang berkata maksudnya masing-masing menyatakan kesediaan untuk turut sama memelihara Maryam, dan tidak boleh justifikasinya hanyalah kerana hubungan kekeluargaan. Ini menunjukkan mulianya Imran pada mata pandangan ulama-ulama ini, sehingga kalau dapat memelihara anaknya, seolah-olah nama baik Imran dan anaknya kena sekali kepada dia. Jadi benda nombor 3 yang saya nak cerita pada tuan-tuan ini adalah sebenarnya, nanti saya akan ceritakan, Allah yang memilih Nabi Zakaria untuk memelihara dan mendidik Maryam. Pertama sekali, pada surah 3 ayat 37 jelas menunjukkan wakaffalaha Zakaria, yang memelihara, yang takaful, yang melindungi, yang membesarkan, yang mendidik, semua itu terangkum pada maksud kifalah adalah Zakaria. Allah telah memperkenankan doa ibunya, iaitulah agar anak ini bukan sekadar berbakti kepada Baitul Maqdis nanti, tetapi dalam proses menuju kepada itu ada mentor, ada guru di bawah, didikan payung para ulama. Dan tak ada ulama yang paling hebat melainkan Rasul, Nabi yang bernama Nabi Zakaria. Tetapi sebenarnya ada halangan bila Nabi Allah Zakaria menawarkan diri untuk memelihara Maryam. Mari kita perhatikan ayat 44 surah yang ketiga Ali Imran. Zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah berita ghaib yang kami berikan wahyu kepada kamu, yakni cerita keluarga Imran. Wa ma kunta ladaihim, kamu tidak ada sewaktu id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Perhatikan perkataan kafala berulang yang menunjukkan ada sesuatu berlaku sebelum Nabi Allah Zakaria menerima Maryam, iaitulah adanya yakhtasimun, yakhtasimun. Wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yakhtasimun. Dua kali wa ma kunta, betul? Yang menunjukkan dan menegaskan peristiwa ini bukan sekadar kamu tiada.
Sebab itu memang kita faham begitulah. Benda dah berlaku di masa lampau. Memang Nabi belum hidup. Tetapi selain daripada itu, ayat ini nak mengajar kita bahawasanya cerita ini tidak ada dalam Injil. Cerita Maryam banyak dalam Injil. Cerita Isa banyak dalam Injil. Tetapi cerita para pendeta ini membuat perhitungan untuk siapa dia akhirnya memelihara Maryam, tak ada. Jadi ayat ini mukjizat, mengesahkan dia tu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia beroleh daripada siapa maklumat ini? Ahlul kitab terkejut kerana ia tiada dalam kitab kami. Maka jelas menunjukkan ada sesuatu dikurniakan kepada Nabi yang tidak dikurniakan kepada ahlul kitab, ya, dari kalangan Nasrani. Itu nombor satu. Nombor dua, ayat ni nak kata para pendeta, ya, para ulama kita sebut orang-orang soleh pada waktu itu berebut-rebut nak ambil kesempatan memelihara Maryam. Mereka tak boleh terimalah kalau Nabi Zakaria claim hubungan kekeluargaan sebagai asbab untuk dia jaga. Tetapi kalau boleh, ya, diadakan perbincangan. Perbincangan diadakan, tapi sampai tahap berlakunya khasam. Aladul khisam. Khasam ni artinya sampai naik suara, tuan-tuan. Sampai naik suara. Saya tak boleh nak bayangkan bagaimana agamawan, sesama agamawan, naik suara dalam hal memelihara Maryam. Dan seperti ayat ini berbicara tentang keadaan masa kini pun, Allah menguji agamawan seperti saya dan para pendakwah. Ada isu-isu kita memang wajar berbeza pandangan, tapi kalau sampai naik suara, kalau sampai berlaku tahap apa yang ditegah dalam surah Al-Hujurat, la tanabazu bil alqab, sampai tahap melabel, ini tidak sepatutnya berlaku. Nak katanya ayat ni juga nak ajar agamawan, ulama, orang yang menguasai kitab juga diuji oleh Allah. Sampai ke satu tahap tak sedar yang mereka dah naik suara. Kamu tidak layak, saya lebih layak daripada kamu. No, saya lebih layak daripada kamu. Lihat saja berapa ijazah saya ada dalam bidang pengajian wahyu. Contohnya kan. Jadi masing-masing mula perkataan bahasa Melayu ni barangkali bertekak, naik suara. Netizen duk perhati je tu. Allah, macam mana jadi macam ni? Kalau macam ni lah agama ni, memang berpecah lah kita, ya. Lalu tak tahu siapa yang mencadang, tetapi itulah yang diterangkan oleh Al-Quran, di mana dicadangkan supaya ambillah kalam setiap ulama-ulama ini, termasuk Nabi Allah Zakaria. Dikatakan oleh Ibnu Ashur rahimahullah, kalam dalam ayat ini, aqlam adalah pena yang dimiliki oleh setiap ulama-ulama besar Bani Israel ini, yang sentiasa pergi ke ma'bad ni masjid lah, yang sentiasa beribadat di situ, menghabiskan masa di situ. Selain daripada beribadat, katakan 10 orang ni, termasuk Nabi Allah Zakaria, 10 orang ni memang mereka sentiasa berada di masjid, dan mereka melakukan apa dengan kalam mereka? Mentafsirkan Taurat, menghuraikan Taurat. Sebab itu mereka dirujuk sebagai ulama. Hukum hakam yang membabitkan kehidupan masyarakat, mereka akan tulis satu persatu sebagai penjelasan. So kalam yang mereka tulis tafsir itu, ya, ini ada banyak tafsiran. Jadi kita ambil satu tafsiran, setiap orang beri kalam masing-masing. So adalah SPR dia tu, beri kalam masing-masing. So dia, maka SPR menerima 11 kalam lah, 10 kalam. Yang ke sebelah adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria pun berikan kalamnya, ya. Lalu dibaling, dilontar ke dalam sungai. Dan sifat kalam itu berat. Kalam, kalau anda baling pena besi, mana mungkin, mustahil dia akan terapung. Tiba-tiba kalam Nabi Allah Zakaria terapung. Maka jelaslah di sini ada kuasa gaib menyebabkan kalam itu terapung. Ini menunjukkan Allah memilih dari kalangan orang-orang yang berpengetahuan dalam ahlul kitab ini, ya, orang yang paling suci hatinya untuk memelihara Maryam.
Jadi di sini kita belajar ilmu tinggi tak ada makna tuan-tuan kalau hati tidak bersih daripada penyakit. Ya. Khasan ini maknanya dengki lah. Ya. Sampai ke satu tahap kalau kamu jaga dia, apa lagi cara saya nak orang hormat saya, rujuk saya? Takkan nama baik ini kamu dapat, reputasi kamu dapat, saya pun nak juga. So itu yang menyebabkan berlakunya yakhtasimun. Ada tafsiran juga yang menyatakan ini majaz. Sekadar nak kata adanya cara tertentu, iaitulah menulis nama masing-masing dengan kalam. Tetapi di akhirnya nama yang naik seperti Nabi Yunus. Kalau anda masih ingat peristiwa yang menyebabkan Nabi Yunus dihumban ke dalam laut, ya, disebut dalam surah As-Saffat, adalah membabitkan juga pengundian. Ya. Jadi undian akhirnya memihak kepada orang yang Allah Ta'ala pilih. Dia sama juga masa Nabi sampai ke Yathrib, semua orang berbondong-bondong nak menawarkan homestay masing-masing. Sebab Nabi, ya, setahun sebelum Nabi berhijrah, Auf dan Khazraj sudah hilang punca, rindu kedatangan lelaki ini hasil penerangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan nakib Nuqaba yang diutuskan. Dan mereka sangat mahu Nabi duduk lama di rumah masing-masing. Akhirnya Nabi buat macam mana? Ya. Undiannya adalah biarkan unta ini berhenti. Innaha ma'murah. Ini unta saya, dia diperintah oleh Allah. Akhirnya rumah siapa? Unta Nabi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Yang kuburnya tidak di Madinah, kuburnya di Turki. Jauh tuan-tuan, jauh. Okey, itu nombor 3 yang barangkali anda tidak terfikir bagaimana berlakunya halangan, tetapi di akhirnya semua orang menginsafi. Allah memilih Nabi Allah Zakaria alaihi salam. So tak ada isu dah lah lepas tu. Mereka menghormati, ya, keputusan yang kelihatan jelas, berlakunya keajaiban hasil daripada pena yang terapung adalah pena Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Wallahu a'lam. Yang keempat, okey, tak sebab baca kan? Sebab saya tak suka suap, saya suka tanya. Nabi Zakaria dapat anak walaupun telah lama menunggu. Nabi Zakaria telah berdoa dengan kerap. Antara doanya adalah dalam suratul Anbiya, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan saya bersendirian. Allah mustajabkan permintaan Nabi Allah Zakaria, lalu dikurniakan kepadanya Yahya. Okey, dengan cara yang ajaib, ya. Walaupun isterinya mandul dan baginda sudah sangat berusia, washta'ala ra'su syaiba, tapi Allah masih mengurniakan zuriat walaupun tidak berlaku hubungan. Ini adalah mukaddimah kepada keajaiban kedua dalam surah Maryam. Ya, itu nombor 1 mengenai Nabi Zakaria berdoa mahukan anak. Juga ada dalam surah Ali Imran doa baginda supaya dikurniakan anak. Dan akhirnya Allah Ta'ala mustajabkan permintaan Nabi Allah Zakaria. Semua orang tahu Nabi Zakaria ada anak namanya Yahya, dikurniakan dengan cara yang sangat ajaib selepas lama menanti. Tetapi barangkali ramai tidak mengetahui punca Nabi Zakaria berdoa dengan lebih aktif, dengan lebih optimis, dengan lebih bersemangat adalah kerana Maryam. Maryam adalah asbab Nabi Zakaria kembali berdoa dengan penuh keyakinan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita dah banyak kali berdoa, tapi kelihatannya tidak dimustajabkan. Nabi Zakaria alaihi salam, dia bukan tak pernah berdoa anak-anak. Dia sentiasa berdoa mahukan anak. Tiba-tiba berlaku sesuatu peristiwa dalam mihrab Maryam alaihi salam. Iaitulah baginda menyaksikan adanya rezeki dalam mihrab Maryam. Bila ditanya, "Mari mana?" Maryam jawab, "Dari Allah." Perhatikan jawapan dari seorang murid kepada seorang guru. Murid yang tidak segan, malu nak beritahu hakikat
rezeki daripada Allah. Murid yang tidak malu untuk menegur, untuk memperingat, hatta gurunya sekalipun. Jangan putus asa daripada rahmat Allah, wahai Tuan Guru. Bila Maryam menjawab rezeki ini, ditafsirkan para ulama, buah-buahan musim panas ada pada musim sejuk. Buah-buahan musim sejuk hadir pada musim panas. Padahal makanan, minuman Maryam di bawah kawalan hanya satu orang sahaja individu, Nabi Zakaria sahaja. Tiba-tiba wajarlah Nabi Zakaria bertanya, "Mari mana hangpa tak pernah bawa makanan ni?" Maryam menjawab dengan tegas, tanpa berlapik, daripada Allah. Daripada siapa lagi? Daripada Allah. Hunalika, bulatkan perkataan tu. Tak ada satu perkataan sia-sia dalam Quran. Bila nampak saja peristiwa rezeki daripada Allah, macamlah Nabi Zakaria tak tahu rezeki daripada Allah. Tapi nak katanya, kekadangnya tahu-tahulah, tetapi bila diperingatkan, dia baru terasa. Seseorang ini, dia ada pengetahuan. Kalau ditanya, dia boleh jawab. Tetapi kadang dia saja nak tanya supaya lebih tenang. Macam Nabi Ibrahim bertanya untuk lebih tenang. Baik, daripada mana datang rezeki ni? Nabi Zakaria tahu dah daripada Allah. Tapi sekadar nak lebih kekuatan. Are you sure daripada Allah? Habis tu, tak ada pokok, tak ada siram, tak ada fotosintesis. Daripada mana datang buah ni? Nak terhasil buah memerlukan sunnatullah. Tapi kelihatannya tak ada sunnatullah tu. Mari mana semua ni? Jadi jawapan Maryam menenangkan untuk gurunya. Hunalika. Orang Kedah pun orang mana kata tangtu. Itu orang mana tu? Orang Kedah kan? Tangtu dia berdoa. Maksudnya dia tak keluar daripada Mi'raj. Dekat situ dia berdoa. Hunalika. Kerana Maryam memberikan peringatan terus di situ, seolah-olah dia tak nak miss lokasi yang diberkati tu. Sebab itu kita ada rukun Islam yang kelima. Sebab apa? Dia bukan soal masa yang diberkati, tetapi juga tempat yang diberkati. Allah Ta'ala ni, dia tahu kita ni suka pada unsur-unsur fizikal, boleh nampak. Sebab kalau tak nampak ni, tak semua orang iman dia kuat. Jadi yang kerana umat ini ada pelbagai tahap iman, mungkin kadang akan lebih semangat berdoa bila diberitahu masa itu ada barakahnya. So tolong rebut masa itu. Contohnya antara dua khutbah tadi. Dan juga tempat. Ya, di belakang makam Ibrahim, di Multazam, di Masjidil Haram itu sendiri. Jadi Nabi Zakaria dari satu sudut dia terus berdoa di situ. Seolah-olah dia tak nak miss waktu rezeki itu tengah turun dan lokasi berkenaan. Pada masa yang sama, dia tidak suruh Maryam doakan dia. Walhal dia boleh minta saja, Maryam doakan saya, doakan anak. Boleh je. Tetapi Allah nak tengok ikhtiar kamu, Allah nak tengok usaha kamu. Ya, kita kena minta tolong orang-orang saleh doakan kita. Tetapi pada masa yang sama, apa effort kamu? Allah nak tengok kesungguhan kamu. Peristiwa ini menyebabkan Nabi Zakaria, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Mulai peristiwa ini, saya bukan sekadar lebih kerap berdoa, saya bukan sekadar lebih kerap berdoa, saya berdoa dengan lebih yakin. Tuan-tuan ada beza tahu. Tuan-tuan doa tak ada keyakinan dengan tuan-tuan doa dengan keyakinan. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, hadis yang sahih, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kalau mahu Allah mustajabkan doa, setiap patah yang kamu lafaz, kamu yakin Allah akan mustajabkan. Jadi cerita ni nak bagi tahu, bukan Nabi Zakaria tak pernah berdoa atau nak anak. Tetapi bezanya adalah tahap keyakinan pada doa. Bila dah 20 tahun anda berdoa nak anak, tapi kelihatannya tak dapat juga anak, logiknya sebagai seorang manusia, level keyakinan tu merudum atau meningkat? Merudum. Maka bila melihat peristiwa ini, Nabi Zakaria kembali aktif berdoa dengan keyakinan. Dan bila dia berdoa dengan lebih yakin, Allah mustajabkan. Ini menunjukkan Allah akan mustajabkan doa bila tahap keyakinan anda bertambah.
Sebab tu Nabi sebut begitu. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Yang kelima, ini adalah wanita yang didatangi Jibril 2 kali. Ya. Kali pertama bukan dalam rupa paras manusia. Kali kedua dalam rupa paras manusia. Kali pertama Jibril datang memuji. Kali kedua datang memuji. Okey. Kali pertama datang Maryam di Baitul Maqdis, dekat dengan family. Kali kedua datang jauh daripada Baitul Maqdis, jauh daripada family. Okey. Bila kali pertama tu ustaz? Kali pertama memuji. Ya. Jibril berkata kepada Maryam, Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan memilihmu ke atas seluruh wanita-wanita di seluruh dunia dan di segenap masa. Okey. Maka Maryam kunutlah. Apa maksud kunut tadi? Khusyuk dan konsisten. Khusyuklah dalam beribadat dan teruskan beribadat dengan konsisten. Ya, sujud dan rukuklah dengan orang-orang yang rukuk. Jadi ini adalah kedatangan Jibril kali pertama. Agaknya apa perasaan anda kalau duduk di tempat Maryam? Ya, Jibril datang. Jangan tanya saya bagaimana Jibril muncul. Adakah dengan bentuk ilham atau wahyu yang bukan bermakna kenabian tetapi ilham? Bagaimana? Tetapi yang pasti bukan Jibril muncul dalam rupa paras manusia. Datang kepada Maryam dan berkata, Allah pilih kamu, Allah sucikan kamu, ya, ke atas seluruh wanita, dan oleh itu ucapkanlah terima kasih kepada Tuhanmu. Kalau anda duduk di tempat Maryam, anda tak rasa macam pelik? Kenapa puji datang? Apa hal? Anda pun rasanya pernah duduk di situasi itu kan. Orang yang tak dikenali tiba-tiba, baguslah kamu ni, saya rasa kamu ni bijak, banyak membaca, bla 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 bla. Okey, tamatkan mukadimah kamu. Apa sebenarnya motif kamu? Okey. Tetapi inilah yang berlaku. Jibril datang berikan fakta yang pertama, dipanggil targhib. Targhib. Allah pilih kamu, Allah sucikan kamu. Tak ada sebut wala sepatah tentang kamu akan dikurniakan anak. Tak ada nanti dulu. Okey, ini Allahu Akbar. Nama Allah Ta'ala ni, antara nama Allah adalah Latif. Allah Ta'ala ni ada dua nama kan. Ada dua nama berada. Allah Ta'ala ni ada banyak nama. Antaranya adalah dua nama, Qadirun, Latifun. Qadir, dia berkuasa. Dia boleh tunjukkan dia berkuasa dengan adanya anak dalam rahim. Tetapi untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaksanakan qadarnya, dia ada satu lagi sifat yang Nabi Allah Yusuf sebut, Latif. Latif ni maksudnya apa? Ketentuan tu akan berlaku tetapi Allah buat dia prepare. Contoh yang ulama hurai, Nabi Yusuf, Allah dah takdirkan dia akan dihumban dalam telaga, katakan umur 12 tahun. Tetapi Allah punya Latif, dia kurniakan mimpi, supaya bila dia dihumban dalam telaga, dia tahu ada sebab dan ada rencana. Jadi Maryam ni, dia tak boleh terkejut terus. Allah Ta'ala berikan terlebih dahulu apa disebut sebagai targhib. Pengajaran kepada pendidik pun begitulah. Bila kita memberikan sesuatu, kita nak sampaikan berita duka cita, pasti terlebih dahulu ada perkara yang menggembirakan seimbang. Sebab ini pun dalam dakwah. Kemudian dalam ayat 42, beri perhatian kepada ayat ini 42, ini 43, ini 44, dan ini 45. 45 ni adalah kedatangan kali kedua. 45 ni kedatangan kali kedua. Lalu mungkin anda bertanya, kenapa ayat 44 ni menyebut?
Sebab dia punya flow cerita lagi baik kalau Maryam didatangi Jibril, and then selepas tu Maryam didatangi Jibril sekali lagi lah. Tapi tengah-tengah tu ada cerita kepada Nabi. Seolah-olah nak kata, ya Rasulullah, dengar sini, cerita Maryam ni ada tujuan. Allah Ta'ala boleh lanjutkan cerita tu, tetapi supaya tidak tenggelam dalam cerita tu, asyik dalam cerita tu, Allah seolah-olah, ya Rasulullah, dengar sini, cerita-cerita ni ada tujuan. Ya. So bila Allah menyapa Nabi-Nya dengan firman-Nya mengenai ini berita gaib sebenarnya, hargailah berita gaib daripada Allah. Jangan cari berita di tempat lain, kerana yang paling sahih datang daripada Allah. Kau tidak ada di situ pada waktu itu. Okey? Dan kemudian cerita pun bersambung. Cerita ni pun bersambung. Malaikat berkata sekali lagi kepada Maryam. Jadi nak katanya ayat 44 ini bukan menyebut. Dia nak membina tabir. Antara kedatangan pertama dengan kedatangan kedua tu mengambil masa yang lama. Kerana apa? Kerana jelas dalam surah Maryam, ya, Allah menjelas dan memperincikan kedatangan kali kedua dalam rupa paras manusia, dan mengumumkan directly bahawasanya kamu dikurniakan anak. Jadi kita faham di sini Maryam telah didatangi oleh Jibril sebanyak 2 kali. Itu yang ke-5. Okey, yang ke-6. Beliau mendapat gelaran As-Siddiqah. Ramai tak tahu? Dalam Quran Allah memberikan gelaran kepada Maryam As-Siddiqah. Kalau kalangan para sahabat yang mendapat gelaran ini adalah Abu Bakar, ya. Kalau dari kalangan Nabi yang mendapat gelaran ini adalah Yusuf, Ayyuhas Siddiq. Okey. Okey, di mana ayatnya? Ayatnya adalah surah yang kelima, Al-Maidah ayat 75. Okey. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah. Okey. Tiadalah Al-Masih bin Maryam itu melainkan rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul, dan ibunya Siddiqah. Kedua-duanya memakan makanan. Okey. Apa maksud Siddiqah? Para ulama kita seperti Al-Baghawi mengatakan Siddiqah ini adalah dia membenarkan ayat Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya, contohnya kun fayakun, dan Allah memilih dia untuk berlakunya tafsiran kun fayakun. Bukti Allah berkuasa untuk mengadakan sesuatu daripada tiada tanpa berhajatkan kepada asbab adalah dia. Maka apabila Allah mengumumkan menerusi Jibril, di dalam rahimmu adanya ayat Allah, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah, dia tidak protes. Jauh sekali ia tidak boleh menerima ketentuan. Dia redha. Dan bila Maryam redha, dia mendapat title Siddiqah. Dia membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Kalau kita nak lebih faham, begini sahaja. Semasa Jibril datang dan mengumumkan kamu dikurniakan anak, memang Maryam pada awalnya mempersoal, bagaimana saya boleh ada anak sedangkan saya tidak pernah disentuhi lelaki dan saya tidak pernah melakukan perbuatan mungkar, perzinaan, pelacuran. Maka Jibril memperjelaskan ia sangat mudah di sisi Allah, dan tujuannya adalah untuk dikurniakan kepada seluruh manusia tanda kekuasaan Allah. Okey. Kemudian selepas ayat 21 ni, perhatikan, selepas ayat 21 ni sudah tidak ada suara Maryam dirakamkan Quran. Yang ada adalah ayat seterusnya, Maryam meninggalkan keluarganya, pergi ke tempat yang jauh. Maryam meninggalkan lokasi dia bertemu dengan Jibril tadi, pergi ke lokasi yang lebih jauh. Saya harap anda hargai transisi perjalanan ayat ini.
Mula-mula dia bertanya kepada Jibril, seolah-olah meminta penjelasan. Are you sure? Terangkan pada saya bagaimana ini boleh terjadi. Dan selepas Jibril menjelas dan menegaskan, tak adalah suara Maryam. Maryam sudah tidak bersuara. Dalam Quran sudah tidak kelihatan suaranya. Yang ada adalah fahamalathu. Dia hamil. Fantabadat bih. Dia meninggalkan jauh-jauh menuju ke lokasi yang jauh qasiyah. Jadi perjalanan ayat yang tidak merakamkan lagi suara Maryam adalah makna kepada siddiqah. Iaitulah redha dengan ketentuan Allah yang berlaku. Ya. Sama juga dengan Nabi Yusuf yang juga mendapat gelaran As-Siddiq. Okey. Nabi Yusuf berdasarkan ayat ini, ayat 15, menjelaskan bagaimana dia dijatuhkan. Dia bukan dijatuhkan. Wa alquhu, wa ajma'u an yaj'aluhu. Dia diletakkan dalam dasar perigi. Yusuf telah berjaya diletakkan di dasar perigi. Sudah tiada lagi kedengaran suara Yusuf. Tak kedengaran Yusuf berkata kepada saudaranya, ya, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Tak ada. Tak ada suara Yusuf yang berkata apa-apa kepada saudara-saudaranya. Yang pasti senyap begitu saja. Dan kami berikan wahyu kepada Yusuf bahawasanya kamu akan bertemu semula dengan saudara-saudara kamu ini, dan memperingatkan mereka peristiwa ini dalam keadaan mereka tidak menyedari dan mengingatinya lagi. Senyap, tak ada suara. Ini menunjukkan sedih. Saya faham apa yang berlaku adalah rencana Allah. Jatuh ke dasar perigi adalah mukaddimah kepada 11 bintang sujud. So anda memahami Allah sangat pengasih di sebalik setiap musibah. Anda membenarkan firman Allah. Ini makna siddiq. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita kualiti ini. Sangat kerap disebut dalam surah Al-Ahzab ke surah An-Nur, saya lupa. Ya, kerana bila kita baca ayat terakhir suratul Fatihah, ya, sebenarnya Allah mentafsirkan ayat berkenaan dengan 4 golongan. An'amta alaihim, ni ada 4 golongan. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta alaihim minan nabiyyin. Anda tak mampu dah nabiyyin. Wasiddiqin. Anda masih boleh ada kemampuan untuk menuju kepada siddiqin. Tengok kisah Maryam, maka tahulah bagaimana ini dimaksudkan sebagai siddiqin. Yang ketiga apa dia? Asyuhada wassalihin. Okey, itulah 4 golongan. Okey. Kemudian yang keberapa dah? Bila kita habis baca Quran, kita baca apa? Adakah kita sedikit? Besar makna sadaqallahul azim. Seolah-olah je lah. Para ulama kita ni selalu, dia bila tadabbur, dia tak berani nak kata ini maksud ayat ni, tetapi dia cuba merendah diri dengan menggunakan bahasa seolah-olah, yang supaya menunjukkan barangkali mungkin ini dimaksudkan oleh ayat ini. Bila Maryam senyap, selepas Jibril memperjelaskan Allah sangat mudah melakukan sedemikian, dan Allah telah memilih kamu, ini adalah asbab untuk kamu diberikan kemuliaan sampai hari kiamat. Seolah-olah Maryam senyap, tetapi dalam hatinya, sadaqallahul azim. Benarlah apa yang Allah Ta'ala telah katakan tentang dia berkuasa untuk menjadikan sesuatu tanpa asbab. Macam tu juga Yusuf bila diumban ke dalam perigi, dia sudah tidak berkata apa-apa, melainkan sadaqallahul azim. Dan anda mengatakan sadaqallahul azim, ada tak daripada mana-mana ayat yang anda amalkan, yang anda buktikan, yang anda membenarkan ayat berkenaan? Itu yang kelima. Yang keenam, yang ketujuh. Semua orang tahu Maryam melahirkan Isa, tetapi di lokasi bagaimana? Ya, bayangkan anda sudah hamil dan perlu mendaki. Anda perlu mendaki lokasi yang tinggi. Tahukah anda,
Maryam melahirkan Isa bin Maryam di dataran yang tinggi. Sebagai seorang yang kita boleh katakan 8 bulan, 9 bulan lah, dah nak lahir dah anak. Syarat. Dan anda perlu memanjat. Untuk apa tujuan ini semua? Ya. Kenapa lokasi begitu, wahai Allah? Tak boleh ke tak payah panjat? Mana-mana je lokasi yang terpencil. Ayatnya adalah suratul Mu'minun. Bulatkan perkataan Rabwah. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. Yang bermaksud, kami jadikan anak Maryam dan ibunya, yakni Maryam, ayat Allah. Dan kami bawa perlindungan, kami bawa kepada mereka menuju tempat berlindung. Ya, sebab perkataan awal ini bermaksud fa'u ilal kahf. Ya, pergilah berlindung di gua berkenaan. Maryam tak tahu nak lari ke mana, tuan-tuan. Yang memberikan ilham kepada Maryam untuk menuju ke Rabwah adalah yang memberikan ilham kepada pemuda Al-Kahfi. Allah Ta'ala menggunakan dua perkataan yang sama, awal. Fa'u awaina, sama juga dengan Musa bersandar, awaina ila sakhrah. Nak katanya cerita-cerita yang ada perkataan awal ni adalah lokasi itu diberikan Allah rahmat. Walaupun akal kamu mengatakan, lah kat gua kita nak pergi buat apa, boleh selamat ke kat gua tu? Bolehlah selamat untuk beberapa masa, tapi lepas tu kita kena lari balik. Allah ada rencana lah di sebalik gua tu. Allah ada rencana lah di sebalik dataran tinggi itu, Rabwah. Rabwah ini adalah makanul murtafi' minal ardi. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, tempat yang tinggi daripada muka bumi. Jadi logik memang menentang. Kenapa saya kena lalu kesusahan ini semua? Ya, tetapi di akhirnya Allah Ta'ala kurniakan qarar dan ma'in. Tempat tu asalnya kosong, tak ada apa-apa melainkan pohon tamar yang tidak berbuah. Kerana dikatakan oleh para ulama kita, seperti Ibnu Ashur, peristiwa ini berlaku pada musim sejuk, wallahu a'lam. Yang mana pohon tamar memang ada tapi tidak berbuah. So di atas sana, tiba-tiba bila Maryam sampai, Allah kurniakan qarar dan Allah kurniakan ma'in. Qarar ini adalah lokasi yang anda rasa selesa duduk di situ. Ya, ditafsirkan sebagai boleh makan, boleh minum. Maka itu sebab anda duduk di situ, sebab ada makanan. Dan ada air, ma'in, ada sungai. Sebelum dia sampai, qarar tak ada, ma'in tak ada. Dia sampai, qarar ada, ma'in ada. Untuk faham ayat ni memang kena baca surah Maryam lah. Di mana lepas melahirkan Isa, Allah kurniakan qarar, buah tamar jatuh berguguran, dan Allah kurniakan air sungai. Lalu di situlah ya berlakunya kehidupan kepada tempat berkenaan. Subhanallah. Jadi ini yang ke-7 ya, yang jarang orang mengetahui kerana ia hanya satu ayat dalam suratul Mu'minun. Wa awainahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'in. Okey, kita ada berapa lagi? Kita ada 3. Yang ketiga, yang ini saya yang ke-8. Yang ke-8 ini menarik ya. Tahukah anda, semua orang tahu Maryam alaihassalam, dia telah diperintahkan Allah untuk jangan bercakap. Kalau orang tanya, anak siapa ni? Siapa suami kamu? Shh, senyap, puasa. Dan Allah memerintahkan Maryam ya untuk jangan bercakap wala sepatah bila orang tanya bayi ini siapa ayahnya. Bagaimana boleh kamu ada bayi? Senyap je.
Maryam pulang kepada Bani Israel. Semua tahu cerita tu. Dan Bani Israel judge dia dengan pelbagai judgement. Dan Maryam berdiam diri je sebagaimana diperintahkan. Tetapi berlaku satu peristiwa di mana Maryam fa'asyarat ilaihi. Maryam mengangkat bayinya dan meminta netizen waktu itu untuk bertanya kepada bayi ini soalan. Kenapa dia boleh rasa bayi ini akan bercakap bagi pihak dia? Yang Allah perintahkan adalah jangan bercakap, suruh berdiam diri sajalah. Yang Maryam buat bukan setakat berdiam diri, tanya dia. Soalannya dia tahu kat mana bayi ni akan defend dia. Yang ni tuan-tuan cuba jawab. Yakin, sekadar keyakinan yang diperoleh daripada kursus. Dia okey, kalau kita baca surah Maryam, kalau kita ada baca surah Maryam, kalau kita ada Quran, Allah perintahkan ya, lepas makan, minum, bersihkan dirimu, tenangkan hatimu, ya. Kemudian Allah perintahkan kalau orang tanya, maka jangan bercakap, katakan saya kamu berpuasa ya kepada Ar-Rahman, dan kau takkan bercakap walaupun dengan seorang manusia. Tiba-tiba pulang kepada perkampungannya yang penuh dengan tohmahan dan tuduhan yang berat, qadzaf. Beliau mengangkat bayinya dan meminta orang bertanya. Dia tahu kat mana bayinya akan bercakap. Tuan-tuan tak jawab ni sebab tak tahu ke sebab saja tak nak beritahu? Nanti tunjuk pandai. Rasa-rasanya apa jawapannya? Pelajar usim mungkin ada jawapan. Please lah, saya nak satu jawapannya. At least kamu try. Adik-adik daripada mana ni? Adik-adik daripada mana? Tak nak cakap dah. Tak nak cakap pun. Tak berani. Cuba try lah please. Saya perlukan pendapat anda. Yang tahu jangan cakap lah. Yang tak tahu ni kok lah boleh try. Maryam dapat idea ke? Dia dapat ilham ke? Anda nak kata dia dapat ilham, bayi dia akan bercakap? Ramai pun yang belah sana. Dia dapat ilham, bayi dia akan bercakap? Wallahu a'lam. Sebenarnya bayi itu dah bercakap. Bayi itu dah bercakap sebelum Maryam pulang kepada perkampungan Bani Israel. Ia adalah berdasarkan ayat 24. Saya cakap, Allah berfirman. Tetapi Allah berfirman menerusi siapa? Bayi. Lepas Maryam melahirkan dengan penuh kesakitan, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya, fanadaha min tahtiha. Ada qiraat man tahtiha. Yang mutawatir adalah min tahtiha. Tetapi saling melengkapi qiraat ini. Baca tafsirlah. Nak katanya man itu seseorang telah berkata dari bawahnya. Yalah, anak lahir daripada mana tuan-tuan? Tak ke atas. Anak lahir duduk bawah lah. Lahir-lahir saja dia tak menangis. Lahir-lahir saja, mama jangan risau. Saya tak joking ni. Memang bayi tu kata la tahzani, mama berhenti risau. Bayangkan ada duduk tempat Maryam, bayi anda. Sebab anda kena faham, Maryam seorang diri, tak ada backup, tak ada satu orang pun di sebelah dia. Hatta dolar pun tak ada. Tak ada nurse, tak ada doktor pakar, tak ada seorang-seorang dia. Bayangkan pelbagai perkara dalam minda dan fikiran ni kalau apa-apa jadi kepada bayi ni. Okey? Dan pada masa yang sama, mentally dia tak tahu nak jawab apa nanti dengan statusnya sebagai seorang ustazah, sebagai seorang yang faqihah. Jadi banyak benda dalam kepala ni. Pertama sekali, kalau lahir-lahir nangis bayi ni, orang akan beri perhatian. Sebab tu Allah perintah lari ke tempat yang tinggi, supaya sekurang-kurangnya Maryam rasai belas kasihan Allah. Kalau bayi ni menangis sekalipun,
tidaklah boleh menarik perhatian orang yang ramai kerana sudah berada di lokasi yang tinggi. Okey, yang pasti adalah bayi ini telah berkata, ulama memang mempunyai dua pendapat tuan-tuan. Satu kata Jibril di bawah bukit sana. Tetapi kita tiada masalah untuk berpegang kepada pendapat Mujahid, murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang menjadi pendapat ramai juga para ulama, bahawasanya berdasarkan ayat-ayat sebelum, dia tidak bukan adalah Isa. Isa berkata-kata untuk menenangkan bundanya. Mak, Allah berikan kepada mak sungai mengalir. Tiba-tiba mengalir. Untuk tujuan minum, untuk tujuan membersihkan diri. Dan mak kalau lapar, goncangkan pohon tamar yang mati di belakang mak bersandar tadi masa melahirkan saya. Dan insya-Allah Allah Ta'ala akan gugurkan tamar ratab untuk memberikan khasiat, kekuatan, tenaga kepada mama. Dan makanlah mama dengan tenang, minumlah dan tenangkan diri dengan menatapi saya. Kerana tak ada orang yang waras bila tengok baby, dia benci. Jadi begitulah sifat Nabi Allah Isa, meminta mamanya untuk memerhatikannya, kerana itu qarratu a'yun, ya, itu adalah penenang. Dan kalau ada orang yang mengatakan yang bertanya apa-apa, just mam, saya nak tanya tuan-tuan, ini siapa yang cakap sebenarnya? Mari kita menggunakan logik. Adakah bayi bercakap? Lidahnya, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini. Manusia bila ada lidah, ada dua bibir atas bawah, dia akan fasih berkata-kata. Itu asbab. Asbab orang boleh berkata-kata adalah adanya suara, adanya kefasihan lidah, adanya pengalaman berucap. Tapi Isa, dia tidak melalui asbab berkenaan. Ini menunjukkan bukan dia bercakap. Kerana bayi mana boleh bercakap dengan fasih. Ini menunjukkan ia kalam Allah yang diturunkan menerusi seorang bayi. Anda faham hal ini? Anda fahamlah Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang sama, di mana Nabi terlalu lemah untuk create ungkapan-ungkapan ini. Seolah-olah situasi bayi tadi adalah situasi Nabi. Bayi mana boleh create ucapan mencadangkan kepada mamanya step by step, sehingga begitu saintifik, tamar ratab akan gugur mama. Yang terbukti memang tamar ratab bagus untuk ibu-ibu selepas mengandung. Details, dia berikan pelan bertindak. Action plan mama adalah kalau orang tanya, jangan cakap orang sepatah, jah duduk dia je. Dia bercakap atau ada kuasa lain yang bercakap menerusi dia? Nabi buta huruf, tak pernah membaca, tak pernah menulis. Tiba-tiba tutur bicaranya fasih, melangkaui kefasihan para ahli balaghah dan penyair. Lalu orang yang waras pasti berkata ini bukan ucapan Isa. Dia hanya perantara yang menyampaikan Allah menerusi lidah dia. Demikianlah Rasulullah. Bukan aku create ucapan ni, aku terlalu lemah seperti bayi untuk create ucapan ini. Daripada Al-Fatihah sampai An-Nas. Tetapi ada kuasa yang menyebabkan aku boleh tuturkan perkataan-perkataan tersebut. Ya, yang dinamakan Quran. Okey. Yang ke-9, ini menarik. Perasan tak? Anak tu lambat benar backup mak dia. Kalau anda baca surah Maryam lah daripada awal, maksud saya bukan daripada awal Nabi Zakaria, daripada wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat tu, anda akan dapat rasai ya, ke babak-babak klimaks ini, iaitulah kita cuba tengok ya. Maryam sampai sambil membawa Isa di dakapannya sampai kepada kaumnya, dan kaumnya berkata, Maryam, kau telah melakukan sesuatu yang terkutuk. Perhatikan ya, netizen waktu ini bukan bertanya, judgement. Saya sangka bertanya, tapi ini dah qadzaf. Kau melakukan perbuatan yang sangat besar, jenayah hukumannya dalam Taurat. Wahai saudara Harun. Antara tafsiran Harun adalah, kita pun tengok Harun dalam Quran, baru kita faham antaranya. Harun ini Nabi Musa perlukan untuk apa?
Kalau anda kata Harun untuk tolong bercakap bagi pihak Musa, anda salah, kerana Quran menunjukkan memang Musa yang bercakap kepada Firaun dari A to Z. Harun memerhatikan saja. Bagus, bagus. Yes, okay. Well done, Dick. Tetapi apa tujuan Harun? Nabi Musa minta Harun untuk bersama. Pertama, kalau saya mati, dia boleh bersuara. Yang kedua, ialah kalau itu bermaksud, kalau saya mati dia bersuara, dia akan bersuara. Mana kalau saya tak mati, dia tak bersuara lah. Dia saya bercakap sebab yang fasih berbahasa Kibti dengan Firaun, saya yang membesar 30 tahun. Harun duduk dalam Bani Israel, dia fasih berbahasa Hebrew barangkali, Ibrani barangkali. Jadi untuk bercakap dengan Firaun, kita kena kecek bahasa dia. Dia boleh cakap bahasa apa. Jadi sebab itu Musa berdoa, Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, kerana dia minta kefasihan lidah nak bercakap pada Bani Israel pula. Sebab dia lama meninggalkan Bani Israel, belajar lama kat overseas, lupa habis bahasa Melayu, apatah lagi Jawi. Kan? Jadi ya Allah, mudahkanlah urusanku nak bercakap ya dengan orang-orang di kaumku sendiri. Jadi apabila Nabi Musa memohon supaya Harun berada bersama, sila baca surah Taha. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira. Harun diperlukan untuk saya lebih kuat bertasbih. Maknanya Harun ini adalah spiritual figures. Sebab Musa dia adalah physical punya figure. Dia marah, buf. Kalau dia marah, surah Al-Qasas merakamkan bila dia marah kerana Allah, tumbukannya menyebabkan kematian. Memang fizikal punya penampilan. Falamma balagha ashuddahu wastawa. Itu kelebihan Musa. Dia ada perkataan wastawa yang menunjukkan gagah perkasa. Jadi anda boleh nampak dia membantu dua wanita Madian. Very physical punya qawiyul amin. Ya, gitu. Tetapi Harun dia kena backup dari sudut spiritual. Ya, lihat saja kawan sebelah kita dalam dewan yang rasa tenang dan mahu berzikir kepada Allah. Ada tak? Masya-Allah kan. Itu Harun itu. Jadi nak katanya ini antara tafsiran ya. Kebanyakan para ulama mentafsirkan memang Maryam ada abang. Imran ada 3 orang anak. Anak yang pertama menjadi isteri Nabi Zakaria. Anak yang kedua adalah Harun, lelaki. Anak yang ketiga diharapkan lelaki, tapi yang keluar perempuan, Maryam. Wallahu a'lam. Yang pasti Harun adalah satu gambaran kepada figura dalam Bani Israel, yakni Nabi Harun, yang terkenal sebagai orang yang bersih daripada melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan hanya banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajarlah Maryam ini disebut saudara Harun, kerana perbandingan itu adalah perbandingan dari sudut ibadat sangat kuat. Ya. Dari satu sudut lain memang abangnya nama Harun bin Imran sama dengan abang Musa, Harun bin Imran, Musa bin Imran, berdasarkan hadis Rasulullah sebut bin Imran. Dan memang menjadi tradisi orang-orang Bani Israel di kemudian hari menamakan anak mereka tabarruk dengan nama Nabi-Nabi, supaya jadi idola. Dan memang Harun, abang Maryam, mewarisi kerohanian Harun Nabi Allah. Gitulah lebih kurang. Okey. Abang kamu Harun seperti Nabi Harun. Dan ayah kamu tidak pernah melakukan perbuatan jahat, mak kamu tidak pernah melakukan perbuatan pelacuran. Apa sebenarnya berlaku, wahai Maryam? Anda boleh perhatikan ya, daripada ayat ini ke ayat ini, habis semua lepas di mulut mereka, melepaskan apa yang mereka dapati kejutan kepada Maryam. Tiba-tiba Maryam mengangkat bayinya, fa'asyarat ilaih, ya, mengisyaratkan kepada seluruh para pendeta ini agar bertanya kepadanya. Okey. Dan saya sangka ayat Quran, bila sahaja Maryam mengangkat bayinya ini,
Teruslah bayi itu berkata, Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Tetapi Quran belum lagi memaparkan bayi itu bercakap. Quran merakamkan para pendeta ini berkata, kamu sangka bayi ini akan bercakap? Okeylah kita tanya bayi ini, apa sebenarnya berlaku? Kamu semua tengok ni, bayi ni tak cakap apa-apa pun. Nampak sangat Maryam nak distract, nak mengalihkan perhatian kita daripada dosanya. Ya. Ayat ini bila kita tadabbur, dia menggambarkan delay. Bayi itu belum bercakap. Seolah-olah Maryam pun kembali ragu. Sudah apa tak jadi kali ni, weh. Dan orang mula berkata macam-macam. Bayi bercakaplah konon. Mananya? Kamu tu buka mulut. Jangan disalahkan bayi itu. Buka mulut sekarang. Apa sebenarnya berlaku pada kamu? Kamu buat dengan siapa? Di kemuncak orang mula memberikan pelbagai negatif. Baru bercakap. Soalan saya, kenapa delay lama sangat? Bila dah angkat tu, cakap je lah terus. Jangan lambat sangat. Tuan-tuan kalau faham susunan surah ni, dia ada kaitan dengan surah An-Nur. Anda tahu tak asbabun nuzul surah An-Nur? Allah tak turunkan terus bila Aisyah kena fitnah. Delay lama. Bukan seminggu dua. Benda tu makin tersebar sampai hampir semua mulut, termasuk mulut radhiyallahu anhum, tercakap. Kamu tahu tak apa yang sedang dipercakapkan oleh orang lain tentang Aisyah dan Safwan? Memang para sahabat tidak berniat untuk membincangkan perkara berkenaan pun. Tetapi bila buka mulut minta orang beritahu, tahu ke tak apa yang sedang orang lain cakap, itu sudah membuka ruang fitnah. Walaupun anda berniat baik. Kamu tahu tak apa orang cakap? Sahabat-sahabat bukan kata, kamu tahu tak apa Aisyah dan Safwan telah lakukan? Tidak, itu tidak dilakukan oleh para sahabat. Mereka hanya berkata, dia mau tahu ke tak? Orang duduk kecek ke dia lah ni? Dia mau tahu ke orang duduk kecek ke dia lah ni? Sekadar nak bertanya, kamu tahu ke tidak? Apa orang tengah cakap tentang isteri Nabi dan sahabat besar Nabi, ahli Badar? Tetapi itu pun telah dianggap oleh Allah dalam surah An-Nur sebagai berat. Sepatutnya duduk diam. Jangan buka mulut langsung. Tetapi memang sebulan tuan-tuan, wahyu tak turun. Anda bacalah hadis Sahih Bukhari panjang lebar. Ya memang boleh merasai hikmah Allah tidak turunkan wahyu begitu lama. Supaya, ini pengajaran dia, sekali wahyu turun, dia seperti orang yang sangat kebuluran diberikan makanan. Boleh faham tak? Kadang-kadang bila anda dah kenyang, orang bagi makanan, anda tak tahu nak menghargai. Kan? Betul tak? Dah kenyang. Kan tadi kita hari kan, kita pergi sekolah tadi kan, dia jamu sedap masjid tu, tapi kita lapar, eloklah tu. Kita sangat memberikan harga yang mahal kepada makanan tu. Maka dengan sangat pelahap ya kami makan makanan tu. Tetapi kadang ada orang jamu kita lepas maya isyak, yang kebetulan kita baru je buka puasa. Kan? Jadi sedap gila, tetapi minta maaf lah, tak ada nilai makanan ni dalam hati, dalam kita nilai masak je. Jadi nak katanya Allah seperti menurunkan hidangan daripada langit ketika semua orang sangat kebuluran jawapan, sangat memerlukan, mendambakan. Makin delay, makin sangat memerlukan. Dan akhirnya bila sangat perlukan, wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Bila mereka sangat perlukan, baru kami turunkan Al-Quran. Nak katanya harga Quran pada generasi terdahulu, bila mereka baca Quran, mereka seperti sangat lapar, memerlukan jawapan dan ubat. Kita ada ke kualiti itu tuan-tuan? Ya, kita ada tak kualiti berkenaan? Ya, 9.30 dah. Kita berada pada yang terakhir. Ini menarik. Ya, kadang kita kena ada jiwa besar. Apa yang kita cita-cita, insya-Allah
Ya, mudah-mudahan kita dapat lihat. Tetapi kadang-kadang kita kena bersedia apa yang kita telah legasikan, apa yang kita cadangkan, kita tak sempat tengok pun. Ini contoh sajalah kan. Tun Mahathir dahulu terkenal dengan wawasan 2020 kan. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur supaya Tun dapat melihat 2020 kan. Semua orang ada wawasan. Tetapi Abu Ayyub Al-Ansari, dia tidak dapat untuk melihat kemenangan kan. Jadi Maryam alaihassalam, dia tahu masa depan anaknya. Allah menerusi Jibril. Jibril kan datang kepada Maryam. Jibril kata anak kamu akan bercakap pada waktu bayi. Sebab tu Maryam tak timbul tak yakin. Bila Allah kata duduk diam. Kalau orang tanya anak siapa ni, duduk diam. Maryam dah faham dah. Sebab apa? Bila Allah kata kamu jangan bercakap, kalau orang tanya bayi ni siapa punya, Maryam dah faham dah. Sebab apa? Jibril dah bagi hint. Bayi ni akan bercakap fil mahdi, semasa dalam pangkuan. So Maryam gembira ada yang akan bercakap bagi pihaknya. Dan anda pun sedia maklum, bila Isa berkata-kata semasa bayi, dia bukan backup mak dia terlebih dahulu. Backup mak jatuh nombor 2. Ya, membersihkan nama mak jatuh nombor 2. Membersihkan nama Allah itu nombor 1. Inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Sebab apa? Allah tahu di kemudian hari sampai kiamat ada orang akan menyembah dia. Jadi dia kena membesarkan Allah terlebih dahulu, baru menyucikan nama baik mak dia. Ya. Jadi masa dia bayi dia akan bercakap. Jadi mak ni tahu dah something will happen. Ayat Allah akan berlaku. Dia hanyalah asbab daripada Allah. Bulatkan perkataan kahlan. Kahlan maksudnya apa? Dia akan bercakap semasa dewasa. Bercakap bagi seorang dewasa pelik tak? Masya Allah, dia bercakap umurnya 30. Tak ada peliknya kuhulah. Umur 30 bercakap, tak ada peliknya. Tetapi bila ayat ini kahlan selepas Mahdi. Kahlan selepas Mahdi. Kalau Mahdi itu berlakunya kepelikan, bayi berkata-kata, maknanya ada sesuatu pelik berlaku semasa Isa dewasa berkata-kata. Peliknya apa dia? Peliknya adalah kusangkakan mati, rupanya hidup lagi. Yahudi. Kusangkakan anak Tuhan, rupanya hamba Tuhan. Nasrani. Maknanya berkata-kata semasa dewasa sebagai mukjizat adalah bila dia datang kembali di akhir zaman. Yang tu mama dia tak dapat nak lihat. Tapi mama tahu anak ni ada masa depan cerah. Anak ni umurnya panjang barangkali. InsyaAllah, ya, dia akan bercakap dengan percakapan yang mengejutkan seluruh dunia. Ya. Dan waktu itu barangkali saya sudah tiada. Dan memang Maryam sudah wafat. Ya. Agak-agaklah kalau Nabi Isa turun malam ni besok, dan anda diberikan peluang untuk bertanya soalan. Agaknya soalan apa? Ya. Boleh terangkan tentang mak kamu? Dan saya selalu duduk bayang macam mana Nabi Isa dibaca Quran pasal dia dalam Quran. Tuan-tuan belajar tadabbur, ayat tu ada kaitan dengan tuan-tuan. Tapi ayat tu memang tidak ada kaitan secara direct dengan tuan-tuan. Tuan-tuan baca cerita Zulaikha, tuan-tuan baca cerita Qarun, tuan-tuan kaitkan. Tetapi tuan-tuan sedang baca nama directly nama kamu dalam Quran. Agaknya apa perasaan Nabi Isa bila dia membaca cerita dia sendiri dalam Quran? Sebab dia masih hidup. Ya, bayangkan begitu Okeylah, saya berhenti setakat itu sahaja. Mudah-mudahan ada kebaikan daripada apa yang saya kongsikan. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan tak? Minta maaf saya tak nampak semua. Tapi kalau ada soalan boleh haju ke lepas program ini.
kecuali satu soalan kalau ada tentang Maryam. Ini program, kalau tuan-tuan berminat untuk menghadiri, boleh ambil gambar dan boleh mempertimbangkan untuk adik. Ya. Ada soalan tentang Maryam? Silakan puan. Kenapa Nabi Isa tidak dijaga sendiri oleh ibu? Nabi Maryam, Maryam tidak dijaga sendiri oleh ibu dan ayahnya? Ibu dan ayahnya? Okey, ayahnya dah wafat. Soalannya adalah mengapa Maryam tidak dipelihara sendiri oleh ibunya. Ini adalah perkara yang didiamkan di dalam Al-Quran. Jadi apa juga jawapan saya adalah wallahu alam, Allah lebih tahu apakah jawapan terbaik. Dalam qasas ataupun dalam cerita-cerita yang direkodkan oleh para ulama sejarawan yang juga ahli tafsir, mereka menjelaskan bahawasanya ibu Maryam sudah sangat berusia. Pada masa yang sama, dia perlu memastikan anaknya ini benar-benar muharrara sebagaimana dinazarkan. Muharrara ini artinya anak ini benar-benar tidak bekerja dengan sesiapa dan benar-benar menjadi hamba Allah. Maknanya dia memerlukan kepada pendidikan yang sangat ketat. Dia memerlukan guru yang sangat baik. Maka diserahkanlah pendidikan anaknya ini kepada Nabi Zakaria. Barangkali di usia kecil, ibunya memberikan perhatian. Tetapi bila sudah menampakkan kematangan, maka dalam hal ini si ibu melepaskan anak ke asrama penuh. Namanya Bait Zakaria. Ya, membesar di situ, mihrab di situ. Saya rasa begitulah jawapan yang boleh kita bagi. Selebihnya wallahu a'lam. Tapi ibunya tidak yakin. Mana pun anak perempuan ke anak lelaki, dia perlukan tokoh. Bila ayah tak ada, ayah angkat. Maka Nabi Zakaria lah yang menggalang ganti tempat ihram. Ada lagi? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua ya. Yang mana baru sampai buat kali pertama, jangan lupa ya bagikan sedikit data anda dalam borang yang diedarkan. Ada borang dia? Ada borang? Untuk kami bagi informasi terkini tentang program di Tadabbur Center. Juga jangan lupa ya, ada program kronologi kiamat dalam Quran, Ustaz Syahmi dengan Piu Yusuf di hujung bulan ini nanti. Ya, peluang terbaik untuk faham flow perjalanan